Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi bab 4 jirim dan bahan sains keempat. Kali ini kita lihat pada subtopik 4.7 kaedah penulinan bahan. Yang pertama kita tengok dahulu ciri-ciri bahan tulen. Ianya jika sesuatu bahan itu bahan tulen, dia tidak mengandungi sebarang benda asing. Kedua, takat lebur dan takat didih yang tetap pada tekanan yang tetap. Sebagai contoh, kalau air tulen, dia mestilah mendidih pada suhu 100 darjah Celsius dan akan membeku ataupun melebur pada suhu 0 darjah Celsius. Jadi kalau air tersebut melebur ataupun membeku pada suhu 0 darjah Celsius dan mendidih pada 100 darjah Celsius, maka ia merupakan air yang tulen. Yang ketiga, takat lebur menurun dan takat didih meningkat dengan kehadiran benda asing. Okay. Biasanya kalau air tulen, bila kita campurkan garam sebagai contohnya, takat leburnya ataupun takat bekunya akan berubah menjadi negatif 4 darjah Celsius. Okay. Manakala untuk takat didih, bila kita tambahkan garam atau benda asing, takat didih air tersebut akan meningkat menjadi 104 darjah Celsius. Okey, proses penulinan ialah proses pengasingan benda asing daripada sesuatu bahan untuk memperoleh bahan yang tulen. Saya tengok antara beberapa jenis kaedah penulinan. Yang pertama, kita ada kaedah dinamakan sebagai penyulingan. Jadi ini radas dia. Kita ada kelalang dasar bulan, ada termometer, ada salur penghantar, ada kondenser libik. Ini kondenser libik untuk menunjukkan, untuk melakukan proses kondensasi. Kita ada kelalang kon, kita ada penurun Bunsen dan sebagainya. Dan yang kedua, kaedah penghabluran. Ini kaedah penghabluran di mana kita akan hasilkan satu larutan tepu. Larutan tepu ni maksudnya nisbah bahan terlarut lebih tinggi daripada bahan pelarut, dan kita biarkan berlaku sejatan dan dia akan menghasilkan hablum. Okey, untuk penyulingan dahulu kita lihat. Yang pertama kita ada penyulingan ringkas. Digunakan untuk mendapatkan cecair tulen daripada suatu lautan yang mengandungi benda asing. Dan cecair tulen dan benda asing mestilah yang pertama larut antara satu sama lain. Yang kedua, tidak bertindak balas. Contohnya apa? Kita ada lautan garam. Kita ada lautan gula. Maksudnya di sini bahan terlarut adalah garam atau gula dan bahan pelarutnya adalah air. Kemudian dia melibatkan penyejatan cecair yang membentuk wap atau steam. Kemudian wap tadi akan terkondensasi untuk menghasilkan cecair yang tulen. Jadi di sini yang pertama dia akan melibatkan proses pendidihan atau proses penyejatan, di mana cecair akan bertukar menjadi gas. Kemudian gas tadi akan disejukkan, akan mengalami kehilangan haba dan akan mengalami proses dinamakan sebagai kondensasi dan dia akan bertukar menjadi cecair. Yang kedua, kita ada penyulingan berperingkat, di mana untuk kaedah ini ianya mengasingkan cecair daripada campuran cecair dengan takat didih yang berbeza untuk mendapatkan cecair yang tulen. Contohnya kalau kita nak tulenkan etanol hasil daripada penapaian, maksudnya di sini etanol dia bercampur dengan air, maka kita boleh asingkannya kerana etanol mempunyai takat didih 78 darjah Celsius, manakala air pula mempunyai takat didih 100 darjah Celsius. Maksudnya di sini takat didihnya adalah berbeza. Okey, kaedah penyulingan bahan, kita tengok lagi penyulingan ringkas. Yang pertama, untuk mendapatkan air tulen daripada lautan garam. Untuk mendapatkan air tulen daripada lautan air yang mengandungi benda asing seperti
garam. Yang kedua, untuk mendapatkan alkohol daripada campuran alkohol dan juga air. Okay. Ini radas dia. Dan kita bekalkan haba dengan menggunakan penunjuk bangsa. Kita gunakan termometer ini untuk memastikan suhu yang kita bekalkan adalah pada suhu tertentu. Okay. Contohnya, kita panaskan sehingga suhu 100 darjah Celsius, maka air tadi akan mula bertukar menjadi uap. Okay. Okay, kita gunakan kelang bulat kerana kelang bulat ini akan tidak mudah pecah kerana bila berlakunya pemanasan akan berlaku perolakan pada air ini. Jadi bila kita gunakan kelang bulat, dia akan menghasilkan arus perolakan. Okay. Jadi bila bulat, dia tidak akan menghasilkan satu tempat yang bertekanan tinggi. Tekanan yang sama saja di sini, maka dia tidak mudah pecah. Dan dalam ini kita isikan larutan alkohol dengan air ataupun larutan garam. Okay, batu didih ini biasanya digunakan untuk mengelakkan berlakunya loncatan. Loncatan cair bila kita panaskan, kita bimbang loncatan tadi boleh menyebabkan yang pertamanya kelalang ini pecah, yang keduanya menyebabkan dia kalau terkeluar mungkin kena pada pelajar yang sedang membuat eksperimen dan menyebabkan kecederaan. Kemudian kita ada di sini satu alat dinamakan sebagai kondenser lidik. Ini adalah alat untuk menyejukkan uap yang akan melalui kawasan saluran di sini. Dan di sini air masuk pada bahagian bawah dan keluar pada bahagian atas. Jadi maksudnya di sini aliran air dan juga aliran uap adalah berlawanan. Ini untuk meningkatkan kadar kondensasi. Dan dalam bikar di sini kita akan kumpulkan hasil penyulingan yang kita nak. Jadi ini merupakan cecair tulen yang akan kita kumpulkan di situ. Itu sebagai sokongan. Okey, seterusnya untuk penyulingan berperingkat digunakan untuk mengasingkan campuran cecair dengan takat didih yang berlainan. Okay. Contoh yang biasa digunakan dalam industri adalah untuk mengasingkan petroleum, minyak kepada bahagian-bahagian yang lain. Sebab petroleum ini dia merupakan gabungan banyak bahan. Okay. Jadi beza antara radas penyulingan ringkas dengan radas penyulingan berperingkat ialah dalam penyulingan berperingkat turus pemeringkatan dipasang. Ini adalah turus pemeringkatan. Dapat ini lihat berbeza. Okay. Ini adalah sirip-sirip ini merupakan pemeringkatan. Okey. Pada kelalang penyulingan dan kondenser disambung kepada turus pemeringkatan tersebut. Okay. Jadi ini sebenarnya dia akan membolehkan untuk mengumpulkan bahan-bahan yang berbeza pada setiap sirip pemeringkatan ini. Okey, untuk penghabluran pula, dia merupakan proses mendapatkan hablur tulen pepejal daripada larutan tepung. Larutan tepung adalah larutan yang mengandungi kuantiti zat terlarut yang maksimum yang terlarut dalam cecair tersebut. Secara umumnya nisbah bahan terlarut lebih besar daripada nisbah bahan larut dalam kes larutan tepung ini. Okay. Untuk kaedah penghabluran, untuk mengasingkan campuran pasir, pepejal tidak larut dan garam pepejal larut bagi mendapatkan garam tulen daripada larutan garam. Ini contohnya. Kita masukkan dalam ini garam ataupun campuran pasir garam dan juga dalamnya ada air suling. Air suling ini merupakan air yang tidak mengandungi apa-apa bahan kecuali molekul air saja. Kita panaskan, kemudian kita gunakan rod ini untuk mengacaunya supaya haba adalah seragam. Okey, jadi ini proses melarutkan campuran. Kemudian untuk B penurasan, kita akan gunakan corong turas. Kita letakkan kertas turas. Dan kita lalukan campuran tadi. Dan bila kita dapat mengumpulkan campuran tadi, kertas turas ini dia akan pastikan dia memerangkap bahan-bahan yang pepejal. Okay, jadi di sini kita akan dapat cair saja. Okay.
Kita dapat cair tadi, kita akan lakukan proses penyejatan. Penyejatan adalah proses di mana cair bertukar menjadi wap pada mana-mana suhu sebenarnya. Tak semestinya 100 darjah Celsius. Dan seterusnya, selepas kita menghasilkan larutan tepu, maka kita akan biarkan larutan tepu tadi untuk terus tersejat. Kemudian kita gunakan air suling yang sejuk untuk membersihkan kotoran yang ada dalam campuran tadi. Dan kita biarkan tersejat dan akhir sekali kita akan dapat hablu bahan yang tulen tadi. Jadi yang pertama, garam dengan berhasil larutkan dalam air sehingga tepu. Tadi garam yang berlarut dah. Kemudian larutan dituras masa larutan masih panas. Pasir yang tidak boleh larut agar tertinggal dalam kertas turas kerana dia bersifat kejal. Okey, seterusnya larutan pekat yang panas dituang ke dalam piring penyejat. Hasil turasan dipanaskan sehingga tepu. Kemudian larutan dibiarkan sejuk ke suhu bilik, hablu garam akan terbentuk. Campuran dituras sekali lagi untuk menghasilkan hablu garam, dan hablu garam dibasuh dengan air suling yang sejuk. Jadi hablu garam dibiarkan kering di atas kertas turas. Itu yang dilakukan dalam kaedah penghabluran. Okey, jadi aplikasi kaedah penulinan dalam kehidupan harian untuk penyulingan dan penghabluran ini. Untuk penyulingan, mendapatkan pecahan-pecahan petroleum mentah seperti petrol dan juga diesel, penghasilan oksigen tulen daripada cecair udara, penghasilan nitrogen tulen daripada cecair udara, penghasilan air yang tulen, dan penghasilan air tulen, penghasilan etanol tulen daripada larutan gula dan di sini adalah proses hasil daripada proses penapaian. Manakala untuk penghabluran, penghasilan garam daripada air laut, penghasilan gula daripada jus air tebu. Dan itulah perakhiran untuk subtopik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.